Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara sedang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung tinggi segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia-manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, teks khutbah yang dikeluarkan pada hari ini oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, tajuk dia Isteri adalah amanah suami, usah dikhianati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup atas dunia ni ada macam-macam tanggungjawab. Manusia ni ada macam-macam tanggungjawab. Kalau kita seorang anak, kita ada tanggungjawab kepada mak ayah kita. Kita mak ayah, kita ada tanggungjawab kepada anak-anak kita. Kalau dia tu seorang wanita, seorang isteri, dia ada tanggungjawab pada suami dia. Begitu jugalah kita sebagai seorang suami, yang mana diangkat kita menjadi suami dengan satu akad pernikahan, menyebabkan ada seorang wanita itu menjadi isteri kepada kita. Maka apabila ada tanggungjawab, sudah tentu kita tidak akan terlepas. Apabila kita ada hak sebagai seorang suami, sudah tentulah kita tidak akan terlepas. Kita juga kena melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Maka mimbar pada hari ini ingin memberi nasihat kepada kita. Begitu banyak tanggungjawab suami terhadap isterinya. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, begitu banyak tanggungjawab yang telah diletakkan sebagai bebanan ke atas diri seorang suami. Dia kena pastikan isteri dia taat akan perintah Allah. Dia kena pastikan isteri dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia kena pastikan isteri dia memahami akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga sebagai satu tanggungjawab seorang suami adalah dengan dia menyediakan nafkah kepada isteri dia. Dan dia kena menyediakan nafkah. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, ulama sebut antara nafkah yang perlu disediakan kepada isteri dia, paling-paling tak satu hari makan 2 kali kenyang. Setahun 2 pasang baju kena ada. Apa-apa keperluan diri dia, ubat ke, sakit ke, apa ke, kita kena sediakan pada dia. Kita kena sediakan tempat dia tidur. Tak semestinya rumah banglo, tapi sekurang-kurangnya dia dapat berlindung daripada hujan dan panas. Ni semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pada zaman sekarang, kalau kita ikut pada kajian yang diberikan kepada kita, kajian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang mana terdapat 1288 kes pada tahun 2020 orang file kes di mahkamah. Sebab apa? Sebab suami tak mau bagi nafkah. Mai tahun 2021 kurang sikit, turun jadi 750 kes. Mai pula tahun 2022, 3 tahun yang kebelakang ni sampai tahun 2022, dia naik pula sampai 1316 kes. Di situ menunjukkan bahawasanya ada kadang-kadang di antara suami-suami yang culas dalam menjalankan tanggungjawab. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebagai seorang lelaki yang Allah Ta'ala bebankan ke atas diri kita satu tanggungjawab. Kita menjadi suami kepada isteri-isteri kita, dan kita menjadi bapa kepada anak-anak kita. Maka kita sepatutnya kena fit, kena perform sebagai seorang bapa dan suami, supaya kita dapat menjalankan tanggungjawab dalam mencari nafkah yang halal, dalam mencari rezeki yang halal. Tak cukup
kita usaha lagi dengan kerja atau meniaga supaya kita dapat menyediakan rezeki yang halal kepada anak-anak kita. Ada orang kadang-kadang dia ambil mudah. Dia rasa macam tak payah, tak bagi nafkah kat bini aku pun tak apalah, dah dia kerja. Dia dalam hukum ulama sebut tuan-tuan, kalaulah bini kita gaji sebulan 50,000 sekalipun, sedangkan suami dia hanya office boy yang gaji sebulan 2,000, walaupun gaji dia, suami dia tetap 2,000 tu tetap dia kena bagi nafkah juga dekat bini dia. 200 ke, 300 ke, 400 ke, yang mana suami isteri dia redha, walaupun bini dia gaji besar. Sampai bini dia kata, tak apa bang, saya pun gaji 50,000, takat 300 abang simpan lah, tak payah. Kan, tak apa bang, saya redha. Dia redha tu belakang cerita. Tapi kalau dia tak redha, selagi mana itu hak dia, kita kena bagi walaupun gaji kita kecil. Itu menunjukkan beban tanggungjawab kita sebagai seorang suami dalam menjalankan nafkah, dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mimbar pada hari ini memberi nasihat kepada kita supaya kita menjalan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Bahkan kerajaan juga ada menetapkan, ada bantuan sokongan yang ditetapkan, yang diletakkan kepada para wanita. Sekiranya para wanita mereka berdepan dengan masalah, tidak boleh menerima nafkah daripada suami mereka, mereka ada saluran yang mereka boleh buat laporan supaya diambil tindakan yang telah diletakkan oleh kerajaan bermula daripada tahun 2008 lagi. Ini menunjukkan bahawasanya kerajaan yang ada, kepimpinan negara kita yang ada, mereka committed untuk mengikut lunas undang-undang, dan mereka committed untuk menjalan dan mentaatikan perintah Allah, kerana nafkah ini adalah perkara yang disuruh oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ambil manfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah was sakinah wal barakah wal afiyah alaina wa khususan ala malikina Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, wa kadzalika tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ahmad Fauzi bin Abdul Razak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.